Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okey, kita bincang bahagian terakhir untuk kertas 1 Kedah 2021, soalan 25. Okey. Diagram shows a set of experiment and the result obtained by a student. Okey, diberikan dua situasi dalam rajah 14, yang mana situasi pertama sebelah kiri ni adalah bacaan neraca spring balance pada keadaan objek yang ditimbang di udara, weight on air, sama dengan 10. Situasi kedua, apabila objek yang sama, objek X, diselam di dalam air, in a liquid, immersed in a liquid. Suddenly bacaannya reduced to 8. This is weight in water. So, apa hubungan dua-dua ni? Besar kemungkinan awak boleh terlintas terus bahawa berlakunya berlakunya pengurangan bacaan berat kerana wujudnya suatu daya di dalam air yang dipanggil sebagai buoyant force, daya apungan. Buoyant force. Tak apa, kita baca soalan dulu. Based on the observations, calculate the volume of block X. So dua-dua ni kita boleh hubung kaitkan melalui formula FB sama dengan rho GV. Volume yang disebut dalam soalan adalah V pada formula ni. Volume of the block X. Sebab kita faham bahawa jumlah isi padu air yang tersesat adalah sama dengan jumlah isi padu blok yang diselam. Jadi kita cari V lah. Kita cek dulu, kita ada tak maklumat density of liquid? Ada. Density of liquid being the water 1000. Kemudian ada tak nilai G? Ada. Hati-hati tengok pada informasi dalam soalan. Kadang-kadang soalan minta guna 9.81. Kadang-kadang soalan mention G sebagai 10. So awak follow saja kehendak soalan tu lah. So dalam kes ni G dah ada. Now FB, ada tak maklumat FB, buoyant force? Secara langsung kita tak ada maklumat tu, tapi kita diberi secara tersirat, yang mana nilai FB juga boleh dicari dengan menggunakan formula weight of object on air, berat objek di udara, tolak weight of object in water, di dalam cecair ataupun air. Dalam kes ni air lah. Jadi sebenarnya buoyant force sudah pun boleh dicari. Berat di udara 10, berat dalam cecair ataupun air 8. Maka buoyant force dia adalah 2 Newton. Maka masuklah nilai di situ 2. Ni saya gantikan terus masuk ke sini. 2 sama dengan density 1000 darab dengan G 10 darab dengan V yang kita nak cari. So 2 bahagi 10,000 lah. For sure lah 2 di depan kan. So 2 darab 10 kuasa negatif 4 meter cube. So jawapannya A. 25 adalah A, betul. 28. Diagram 16 shows a circuit in which the cell has internal resistance. Of course, dia beritahu ada satu bateri. Nampak ni dry cell. Dalam dry cell tu telah dilabelkan EMF, R kecil. R kecil ni adalah internal resistance-nya. Soalan tanya, what are the changes in the reading of voltmeter and ammeter when the resistance of the rheostat increase? Apa fungsi rheostat? Rheostat fungsinya adalah untuk mengubah nilai rintangan. Dengan merubah nilai rintangan, maka nilai potential difference, ataupun dalam kes ni potential difference lah sebab kita bersambung kan, dan juga ammeter akan turut berubah. Nilai arus dan nilai voltan juga akan berubah.
accordingly. Okay, kena tengok dululah hubungannya apa. So apabila bacaan rintangan meningkat, okay, resistance of rheostat increase. Kena ingat ya, resistance increase, apa berlaku kepada V? Okay, voltmeter reading, bacaan voltmeter akan turut meningkat. Yang ni saya dah cerita banyak kali dalam trial-trial yang lepas. Saya cerita analoginya begini. Rintangan kita anggapkan sebagai cabaran. Kalau hari tu kita ada banyak kerja, ada banyak cabaran, ada banyak kerja sekolah, maka banyak jugalah tenaga yang diperlukan untuk overcome rintangan atau cabaran tersebut. Hari tu ada hari sukan, lepas hari sukan ada penyampaian hadiah, lepas penyampaian hadiah ada camp. Jadi pagi tu kena makan banyak sikit, tengah hari pun kena makan banyak sikit, supaya tenaga tersebut cukup untuk menghadapi rintangan tu. That is the analogy. Okay, analogi yang saya sebutkan tadi tu mungkin boleh membantu awak. Ingat ya, hubungannya apabila rintangan tinggi, tenaga yang diperlukan juga tinggi. So V tinggi, increase. Okay, B bukan jawapan, C bukan jawapan. Tinggallah A dan D. Macam mana pula dengan hubungannya, hubungan antara rintangan? Jika rintangan meningkat, apa berlaku kepada arus? Yang ni pun factor affecting resistance kan. Kita dah tengok hubungan dia dah dalam Ohm's law. Jika rintangan tinggi, maka kebolehan untuk arus melepasinya juga akan berkurang. So current decrease ya. Nak pergi mana? Nak pergi sekolah. Okey, bye bye Zahin. Pergi sekolah elok. Dengar cakap ibu. Dengar cakap ibu pula. Dengar cakap cikgu. Nak kencing berak, beritahu siapa? Cikgu. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Okey, next 29 iklan dekat situ ya. Ni saya rakam pukul 7.30 pagi. Anak saya nak pergi sekolah tu. Sebab itulah datang salam tu, nak pergi sekolah. Okey, iklan. A tower fan is labelled with, okay, this is what we call as power rating. Okay, power rating di label sebegini. Okay, yang mana awak kena tengok unit dekat belakang tu. Nampak volt kan? Jadi ini adalah maklumat V. Okay, potential difference. Okay, 50 watt adalah merujuk kepada power. Apa maksud dia? Kalau kita bekalkan tenaga sebanyak 50 joule dalam masa 1 saat. Okay, betul tu. Kalau kita bekalkan 240 voltan kepada tower fan ini, maka tenaga yang dibebaskan oleh tower fan ini adalah 50 joule per saat. Ini saya tukarkan dalam bentuk tenaga ya. Sebab 50 watt adalah sama dengan 50 joule per saat. Sama je kan? Tapi kita nak sebut ataupun kita nak address in the form of energy. Okay, ni selalu juga keluar ni. Apakah maksud power rating ni? Maksud power rating ni adalah if this tower fan were to be supplied with voltage of 240 volt, it will release ataupun it will produce an energy of 50 joule per second. Okay, selingan kat situ. Okay, apa soalan tanya sebenarnya? Tadi tu nota je kan, ulangan saja. Calculate the tower fan resistance. Dia suruh cari R resistance. Okay, dalam tajuk ataupun dalam soalan-soalan macam ni, ada dua possibility untuk awak dapatkan nilai R. Awak nampak power je, awak cuba kaitkan power dengan resistance. Ada dua formula yang mengaitkan power dan resistance. Number one is P equals to I square R. Kalau power loss pun kita boleh cari guna formula ni. Nombor satu. Nombor dua is P equals to V square, tapi kali ni bahagi R. Okay, how do we decide
which one that can be used to solve this question. Mana satu? Depends kepada maklumat dalam soalan. Kalau kita tak ada maklumat current misalnya dalam soalan ni, kita tak ada secara direct kan, maksud saya tak ada secara direct. Awak boleh cari pun current P equals to IV kan, tapi awak dah buang satu step ataupun awak dah tambah satu step, which is tak bagus lah, tak efficient. Okay, so kita guna nombor 2 sebab kita dah ada V dan juga kita dah ada P. Kita nak cari R saja. So P equals to V square R. We are to find R, so V square divide by P. V square 240 square divide by R, P 50 watt. Maka rintangan untuk kin tower fan adalah bernilai berapa? 1152 ohm. Okay, 1152. Okay, A 29A. Okay, that's it untuk 29. 30. Fleming's left hand rule. The index finger, jari telunjuk, this one, jari telunjuk, yang tak kenal pula jari telunjuk. Okay, represent the magnetic field. Okay, pertama awak kena tahu tangan kiri kita guna untuk apa. Fleming left hand rule kita guna apabila soalan tu merujuk kepada suatu konduktor that carries current. Diberi dalam soalan tu, awak nampak dalam litar tu dia ada wire, okay, kemudian dia ada magnet, dan wire yang berada dalam medan magnet tu membawa arus. Ataupun awak nampak dalam litar tu macam ni, dia lukis bulat, lepas tu ada pangkah, ataupun dia lukis bulat, dia ada titik. Ni yang maksudnya konduktor that carries current. Ni wire, dan wire itu membawa arus. Pangkah bermaksud arus masuk ke dalam, titik bermaksud arus keluar daripada gambar rajah. Okey. Yang pertama, dan conductor that carries current tu, the direction of current mentioned just now, that I mentioned just now, is into the direction of your middle finger. Jari tengah ni menunjukkan arah arus yang dibawa oleh konduktor. Okey. So bermula daripada jari hantu, when there is a conductor that carries current and that particular conductor is in a magnetic field, kalau konduktor tu yang bawa arus tadi tu tak duduk dalam medan magnet, tak ada masalah. Tapi kalau konduktor itu misalnya macam ni, konduktor membawa arus duduk in between, okay, is placed in between north and south pole. Maksudnya ada medan magnet lah ni, ada medan magnet in between it. Okay, maka dekat sini berlakulah apa yang dipanggil sebagai suatu force, dipanggil sebagai catapult effect, okay, ataupun catapult field. Saya ulang balik, tersasul pagi-pagi rakam tersasul. Okay, saya rakam balik ni. Saya cerita balik. Fleming left hand rule menceritakan bahawa jika kita ada suatu konduktor membawa arus dan konduktor itu berada dalam medan magnet, maka konduktor itu akan mengalami daya. Dengan kata lain, konduktor ni akan menerima suatu daya menyebabkan ianya ditolak. Macam mana nak tentukan? Melalui Fleming left hand rule. Nak tentukan dia naik atas ke naik bawah. Okey, satu sepintas lalulah. 31. Kalau nak tengok lagi banyak soalan saya selesaikan ni, cari video saya yang lama, playlist yang lama. Saya ada letak kamera dan juga awak boleh nampak tangan saya kat sini kan. Untuk video yang baru-baru ni saya tak setting kamera, jadi awak tak nampak lah tangan saya tunjuk kan. Pergi tengok playlist yang lama insyaAllah. 31. A bar magnet moving towards a solenoid.
Okay, tengok sini pun kita tahu dah bahawa ni mungkin Lenz law, mungkin Faraday's law. Depends kepada macam mana soalan tu dibentuk lah. Which of these action will not increase the deflection of galvanometer pointer? Okay, jelas bila baca soalan ni sepatutnya awak tahu ni adalah hukum Faraday's law. Apa yang Faraday sebutkan? Jumlah induced current adalah directly proportional to the rate of cutting of magnetic field. Apa maksudnya? Lagi kerap awak pergi potong medan magnet milik magnet ini, kan magnet ni ada medan magnet dia. Tengok saya lukis roughly like so. Ni medan dia. Kalau awak pergi gerakkan masuk dan keluar dengan lebih pantas, maka pemotongan medan magnet berlaku lebih kerap, and jumlah arus aruhan yang terhasil adalah lebih tinggi. Itu yang diceritakan oleh Faraday law. Boleh ingat analogi kayuh basikal naik bukit dan turun bukit. Basikal tu dia ada dynamo. Tahu dynamo dekat tayar depan tu? Biasa tayar depan lah, yang bersambung dengan mentol bab. So kalau kayuh basikal naik bukit, kayuh basikal ni basikal lah kerana konon-kononnya naik bukit kan perlahan, maka tayar tersebut berpusing perlahan. Okay, pemotongan medan magnet berlaku kurang kerap ataupun tak banyak, maka arus aruhan induced current kurang. Lampu menyala malap sahaja, malap macam tu. Tapi bila basikal yang sama sampai di puncak dan turun akhirnya, basikal turun, tiba-tiba lampu itu menjadi sangat cerah. Lampu yang sama menjadi very bright, produce greater amount of brightness. Why? Because the induced current produced here are greater. Why? Because there is large number of cutting of magnetic field. Kerana pemotongan medan magnet berlaku dengan lebih pantas. Kerana apa? Kerana basikal bergerak lebih laju semasa menuruni bukit. Itu analogi dia. Kalau Faraday, tolong ingat balik cerita pasal kayuh basikal naik bukit dan turun bukit. Dan sentiasa juga menggunakan perkataan induced current. We are not using any battery or dry cell, so it is not conventional current macam mana yang bateri hasilkan, tapi induced current dihasilkan oleh pemotongan medan magnet. Okey. 31 jawapan paling tepat adalah C. Yang lain semua betul kecuali menukar kutub. Kutub tak ada beza. Kita tukar kiri kanan, kanan kiri pun tetap juga pemotongan itu akan berlaku. Okey, cuma yang membezakannya adalah the rate. Kena ingatlah kadar tu. 32, it is a transformer. Okey, dia bagi tahu ini adalah satu transformer, dan kalau awak lihat sahaja pun awak boleh guess what type of transformer is this. Jenis apa ni? Cuba tengok the number of turn on the input and number of turn on the output. So nampak ni dia macam gelap ni. Kita anggap macam dia telah menggulung ataupun membuat lilitan dengan number of turn lebih banyak. So number of turn secondary banyak, number of turn on primary sikit. Okay, this is a step up transformer. Tapi itu bukan soalannya. Soalan tanya what is the function of laminated soft iron core. Kenapa soft iron core di tengah ni kita lapikkan dia? Sorry, bukan. Kita betul lah, laminatekan dia. Kenapa kita lapik atau lapiskannya? Dan fungsinya adalah untuk to reduce eddy current. Okay, ni kena hafal lah, reduce eddy current. Eddy current ni awak akan belajar lebih lanjut. Suatu current yang menghasilkan pemanasan, heating. Dalam buku teks ada, okay, tapi tidak diterangkan secara detail. Tidak diterangkan secara menyeluruh. Bukan detail lah, maksudnya benda tu jelas je dalam buku teks. Nanti awak cakap, saya kata, oh, kritik buku teks pula kan. Pandai-pandai Cikgu Zul. Maksud saya tidak diterangkan from A to Z lah. Diceritakan secara briefly macam tu. Tapi cukup untuk awak kenal
dalam KSSM lah, suatu arus yang akan kemudiannya menghasilkan pemanasan. Contoh dalam buku teks tu, electric cooker kan electric cooker kita tak pakai api apa-apa pun. Electric stove tu, awak letak aja bowl atas ni, tiba-tiba bowl tu boleh, air dalam bowl tu boleh mendidih, kerana kehadiran eddy current. Check dalam buku teks awak. So kita nak kurangkan haba yang terhasil daripada transformer itu. Boleh. 33 seterusnya, this is a transformer that used to light up a bulb of 60 watt. Okay, 60 ni just to make sure, just making sure. Tengok pada rajah 21, dia kata 60 watt ni adalah power output. Macam mana saya tahu power output? Sebab saya tengok belah sini, belah kiri ni saya nampak AC power supply. So this must be the input, kan? So disclaimer, this is a disclaimer. Kalau awak tengok rajah, especially transformer, AC power supply tidak semestinya, not necessarily, betul ke aku sebut ni, tidak semestinya berada di sebelah kiri. Boleh jadi juga sebelah kanan. So input juga begitu, tak semestinya duduk belah kiri. Kena tengok AC kat mana. AC kat mana, di situlah inputnya. So kita ada power output lah, sebab duduk sebelah kanan ni secondary coil kan. Okay, apa lagi maklumat? If the efficiency of transformer is 85%, calculate the current when the switch is on. Okay, soalan suruh cari berapakah nilai current. Dia bagi efisiensi ke awak. Kita keluarkan dulu, apa-apa pun kita keluarkan dulu formula untuk efisiensi. Ada dua formula dia, tapi kita ambil yang I guess yang kedua lah ni. Kita menggunakan power. Sebab efisiensi kita nak pakai energy pun boleh. Energy output bahagi energy input. Tapi no use dekat sini. Kenapa kita nak pakai energy? Sebab kita nak cari power kan. So kita terus guna power di situ. Okay, kita terus guna power dekat situ. Nah, kita cuma tidak ada, sebelum kita cuba selesaikan apa yang tertulis kat sini, the idea is when we are to find current, kita tahu bahawa current boleh dicari menggunakan formula P sama dengan IV, yang mana current kemudiannya adalah hasil bahagi power dan potential difference V. Okay, power yang kita sedang cari of course bukan power output. Kalau tak, memang 60 lah jawapan dia. Okay, kita nak cari current yang dihasilkan di bahagian input. Okay, so this one is input, power input bahagi dengan V. Okay, nah kita cari dulu. Bila kita nak cari current, power input kita tak ada. Tu cerita dia, kita belum ada power input. Yang kita tahu, kalau kita dapat power input ni, kita bahagi dengan 240. Sebab input dia punya V dia adalah 240. Okay, kita hold dekat situ, tak cukup maklumat. So here's the reason why kita akan guna formula efficiency. Okay, so the efficiency just now is 85% equals to power output, which is 60 divided by power input, darab dengan 100% lah. Padam, cancel off. Okay, so selesaikan matematik tu. Tak nak tunjuk matematik banyak-banyak kan. So power input equals to, should be 70.59 watt. Now kita dah achieved the value of power input. Kita tinggal gantikan saja 70.59. Okay, ini dipanggil cara menyelesaikanlah, strategi. Kadang-kadang kita dah tahu formula dia, tiba-tiba kita tak cukup maklumat. Bila kita tak cukup maklumat, kita note down maklumat apa yang kita sepatutnya cari dulu. Okay, then only bila kita work on the working line, kita bolehlah substitute the information later on. So jawapan sepatutnya 0.29 ampere. Jawapannya B. Okay,
Next, 35. Okay, which of the following circuit will produce ataupun will make the bulb light up the brightest? Itu kehendak soalan tu. Okay, nampaknya diode dekat sini semuanya disusun dengan susunan seolah-olah bridge rectifier. Ni boleh rujuk dekat nota saya ni, bridge rectifier. Dalam bridge rectifier ni sebenarnya kita sedang menukarkan bahasa mudah je lah, kita menukarkan AC kepada DC. Okay, dah, kalau kita lebih tepat lagi, kalau dah kita pakai bridge rectifier, sebenarnya kita membuat proses full wave rectification. Rectification itulah proses menukarkan AC kepada DC. Mana AC dia ni? This is all the AC power supply that produce AC current, alternating current. Kita nak tukar kepada direct current. Macam mana lampu boleh nak menyala terang pula? Jika semua susunan ni allow the current to flow through it. Kalau dia tak allow, tak boleh. Sebab diode kalau current daripada, tengok ya, saya buat A ni, daripada sini ke sini sahaja, baru current tu dibenarkan untuk melepasinya, which is called forward bias. Each and every time sepatutnya diode ni memberikan laluan. Kalau tak ada laluan pun, ada laluan alternatif supaya lampu boleh menyala. Okay, nombor 3 ni sebenarnya panjang. Kalau saya nak cerita panjang, tapi saya cerita jugalah kan. Saya cerita juga. Jawapannya adalah nombor 35, jawapannya A tak silap. Okey, betul. Jadi saya cerita sikit. Ingat tak nak cerita tadi? Kan bagi pendek-pendek je video, tapi nanti kan rugi pula. Okey. Apa sifat AC power supply? AC power supply ataupun AC current, terminal positif dan negatifnya interchange for every half cycle. Interchange for every half cycle. Katalah the first half cycle. Okay, the first half cycle. Ni saya nak cerita the first half cycle dulu. Fokus ya. Saya ambil jawapan A ni sebab A jawapan dia kan. Okay, tengok sini. Let's say the terminal now have a positive terminal on the upper side and negative terminal on the lower side, bawah. Okay, atas positif, bawah negatif. Kenapa pula saya boleh teka-teka macam ni? Sebab kan saya kata AC AC dia punya terminal untuk first half cycle atas positif, bawah negatif. Kejap lagi bila dia dah habis cycle dia yang separuh yang pertama itu, atas ni pula akan jadi negatif. So awak fokus dulu, tengok yang pertama dulu. Kalau bateri kita tak ada masalah. Kan, kalau kita sambung dengan bateri, the terminals were fixed. Kalau panjang tu positif, kalau pendek tu negatif. Dia tak berubah dah. First cycle ke, second cycle ke, second half cycle ke, tak ada masalah. Memang positif, tentulah positif. Kalau sini negatif, dekat situlah negatif. Tapi AC lain. Sebab itu dipanggil arus ulang alik. Kenapa current boleh ulang alik? Sebab terminal dia berubah-ubah untuk setiap separuh kitaran. Bahasa Melayu dipanggil separuh kitaran lah. Okey, balik kepada kisah kita ni kat depan ni. Tengok jawapan A Tengok jawapan A. Jadi untuk first half cycle, terminal positif di atas, maka current keluar ikut sini. Ingat je pelajar, current keluar melalui positif terminal dan akan masuk ke negatif terminal. Saya ulang, keluar dari positif terminal, masuk ke negatif terminal. So current keluar, kita pun lukis. Sampai kat sini, junction ni ada dua pilihan. Whether current tu flow ikut Q atau flow ikut P. Sebab dua-dua wire kan, dua-dua konduktor. Tapi current akan choose untuk pass through Q, given that the connection of diode Q is in forward bias. Maka current boleh pass through ikut sini. Current tak akan pergi ikut P kerana reverse bias. Sebab tu saya kata ni laluan dia. Okay, ada dua laluan, tapi dia pilih Q kerana Q berada dalam
pincang depan ke? Forward bias. Kemudian sampai dekat sini, adakah nak masuk dekat S? Tak mungkin, kena S juga adalah berada dalam connection reverse bias, maka turun ke bawah. Masuk dalam R, keluar daripada R, naik ke atas. Okey, ini wire ni patutnya dia bertindan ya, bukan bersambung. So naik ke atas. So ada dua pilihan pula, nak masuk dekat P ke masuk dekat R. Dekat sini pelajar selalu confuse. Memang P dan R kedua-duanya dalam forward bias, tapi apa guna dia pergi P? Sebab akhirnya dia akan loop balik. Apa guna dia pergi dekat P? Itu yang pertama. Kena ingat macam tu cerita dia. Buat apa dia lalu kat P? Nanti kan dia pergi dekat jalan sama kan? Buat apa ulang benda banyak kali? Itu yang pertama, analoginya. Yang kedua, awak kena fikir current keluar dari positif terminal. Kenapa dia nak pergi ke arah positif terminal lagi? Dia akan pergi ke arah, dia maksud saya adalah current current akan mengalir ke arah negatif terminal. Masuklah dia dekat R. Dia pergi dekat R. Kat sini pelajar saya lupa ni. Dua-dua forward dah, dia pening. Dua-dua forward gimana pula ni? Okey, tengok ke arah negatif terminal. Maka dapat tak dia reach bulb? Dapat tak? Dan complete the circuit? Dapat. Lampu akan menyala. Lampu akan menyala. Okey, itu cycle yang pertama. Itu cycle yang the first half cycle. Now kita tengok apa jadi bila dah habis separuh kitaran pertama. Saya kata tadi dia ada separuh kitaran kedua. Kita tengok separuh kitaran kedua apa jadi pula. Okey, tengok ya. Tadi positif ke atas, bawah negatif. Untuk second half cycle, terminalnya terbalik. Terminal dia interchange. Dia bukan, awak tengok power supply tu kan, tak nampak pun apa-apa yang berubah, tapi dia adalah dia punya connection dekat bawah, dekat dalam tu yang berlaku internally kan. So here's the second half cycle. So for second half cycle, the positive terminal is now on this side, dekat bawah. So sama juga, current keluar ikut positive terminal, pergi dekat bulb, pergi dekat kanan ni, sampai dekat junction ni. Tiba-tiba R reverse bias, R reverse bias, S forward bias, pergi kat S, keluar daripada S, pergi dekat junction atas ni. Okay, tiba-tiba jumpa Q. Q ni reverse bias, tak boleh, turun bawah, masuk dalam R, keluar dari R, naik ke atas, kemudian jumpa dua-dua forward, P dengan R. Nak pergi mana? Takkan pergi R, sebab takkan buat ulang banyak kali. Turun ke R, sekejap lagi nak pergi S balik, sekejap lagi nak turun bawah balik, tak ada guna. So always moving towards the negative terminal, maka masuk dah dalam P, melepasi P. Kemudian pergi mana? Takkan pergi dekat Q pula, walaupun Q ni forward juga. Takkan pergi dekat Q, nanti ulang balik, turun bawah balik. Pergilah belah kiri. Complete tak circuit? Complete. Menyala tak lampu? Menyala. So for each and every half cycle, the current manage to pass through ataupun flow through the diodes every time. Means that the bulb always light up. Lampu sentiasa menyala. Dia tak ada menyala padam, menyala padam. Cuba kita test yang C, tengok. Test yang C, positif, negatif. Okay, current keluar, pergi sini, sudah. Nak pergi mana? Pergi dekat sini tak boleh, pergi dekat sini tak boleh. Dua-dua reverse bias. Macam tu cara dia. Sini reverse bias, sini reverse bias. Tak ada guna, tak menyala. Jangan kata dia nak menyala sekejap, menyala pun tidak. Okay, tu contoh cara awak test lah. Next, 36. Which circuit will not soalan minta will not light up the bulb. Okay, macam mana bulb nak menyala? Kalau syaratnya adalah kalau the current is in a complete circuit. Kita test satu-satu. Kita test satu-satu. So untuk susunan, I would say this is part of automatic switch. Dia ada akan ada dua bateri. So untuk A ni, cuba awak fokus pada bateri pertama. Kita ada positif and negatif terminal. Current keluar ikut positif terminal. Positif terminal. Pergi dekat sini.
Okey, melepasi resistor, kemudian pergi kepada transistor. Macam mana transistor berfungsi? Current hanya di-allow melepasinya kalau anak panah tu follow through, sama arah dia. Macam ni kan, current kanan, anak panah ni pun keluar. Maka turun kat sini, masuk kat sini, complete the circuit. Okey, cerita untuk base circuit ni dipanggil base circuit, selesai. So current dia ikut arah dengan betul. Macam mana dengan collector circuit? Positive terminal, current keluar ke atas, pergi kiri, masuk dalam bulb, keluar dari bulb, masuk dalam transistor. Ikut arah tak? Ikut. Sebab ini turun, kemudian arah base dia tu betul, tepat. Dan turun ke bawah, pergi ke kanan, complete the circuit. Tak ada problem juga, dua-dua tak ada problem. So lampu ni akan menyala. Lampu ini akan menyala, bukan jawapan awak. Sebab dia minta not light up. Okay, not light up. Macam tu cara test dia. Alright, kita test C pula. Macam mana dengan C? Positif kat bawah, current keluar kat sini, naik atas, anak panah ikut urutan dengan betul, ikut arah dengan betul, diode di dalam transistor tu susunannya betul, melepasi R, complete the circuit. Ni no problem. Yang ni pula positif, negatif. Okay, current keluar, pergi sini, naik atas, arah anak panah betul, keluar balik ke sini, keluar ke kolektor, masuk dalam bulb, keluar dari bulb, masuk negatif terminal, juga tak ada masalah. Okay, C juga akan menyala. How about D? D pula, ni positif, sini negatif. Okay, current keluar, pergi sini, naik atas, anak panah betul, masuk dalam bulb, keluar dari bulb, complete the circuit. Okay, resistor 2 ni adalah, salah satunya adalah jenis heat dependent ke, light dependent ke, yang ni, dan menentukan nilai voltage yang akan mengalir lah. Okay, so awak tinggal jawapan D dengan B saja. Tapi B paling tak tepat, sebab kalau awak test tengok terminal saja pun awak insyaAllah boleh dapat jawapan. Current keluar, datang kat sini, tengok susunan tak betul, ataupun lebih tepat lagi menggunakan transistor NPN yang tak sesuai. Patutnya dia pakai yang macam ni, PNP. Anak panah di dalam transistor tu merupakan susunan diode. So kalau anak panah tu berlawan dengan arah arus, misalnya macam ni, macam jawapan B ni kan, lawan kan, arus kat sini, tiba-tiba anak panah berlawan, opposite, bertembung. Itu adalah dipanggil susunan reverse bias untuk diode di dalam transistor. So bila reverse bias, tak adalah current boleh flow, maka lampu tidak menyala. Next, 37. So graph of activity against time for a radioactive element. Okay, dia bagi, hati-hati graf ni adalah graf radioactivity. Perkara pertama awak boleh tengok kat sini adalah, kalau dia pintas pada paksi Y, itu menunjukkan aktiviti awal atau aktiviti asal. Okay, selepas beberapa ketika, aktiviti itu akan berkurang separuh. Contohnya dalam kes ni 400 jadi 200. Lepas tu selepas beberapa ketika, kurang lagi separuh, kemudian kurang lagi separuh. Beberapa ketika yang saya sebutkan tadi itu adalah dipanggil sebagai half-life. Sebenarnya half-life kat sini adalah 2 saat. Selepas 2 saat jadi 200, lagi 2 saat jadi 100, lagi 2 saat jadi 50. Soalan tanya, how many half-life? Berapa kali dah dalam masa 6 minit ni? Sebenarnya soalan ni tak mungkin ada pembetulan kat sini lah masa peperiksaan dijalankan. 6 saat ni kan, 6 saat, tak mungkin. Kalau 6 minit, bukan ni jawapan dia. So berapa kali? Yang ni sekali, 2 kali, 3 kali. Jawapannya 3 kali half-life. Boleh ya? 38. Ni senang saja. Determine the value of A and Z. A kat sini, A number nukleon. Tengok number nukleon dulu, 212. Saya copy je sini. Okay, anak panah tukar kepada sama dengan. Kemudian A. Ada tak nombor depan ni? Ada tak nombor depan ni? Tak ada. So 1 lah tu maksud dia. 1 tambah, ni ada 2 nombor. Sorry, ada nombor 2. Ada 2 nombor. Salin 2 dulu.
baru salin 4. Operasi apa? Darab. Sebab ada dua kali ganda ataupun 2 helium. 2 helium. Jadi nombor nukleon dia kita darab 2 lah juga. 212 sama dengan A tambah 8. So A sama dengan 212 tolak 212 tolak 8. Berapa? 204. Sorry, excuse me. Right. So tengok juga nombor proton. Sama lah, 84. Tukar anak panah jadi sama dengan, ada tak nombor? Tak ada. Z tambah dengan 2 kali 2 4. So Z sama dengan 84 tolak 4, jadilah 80. Okay, dapat terus jawapan dia. Tolong jangan buat careless mistake dekat sini ya, especially number of particle ataupun number of produk yang terhasil. Kalau dia letak 2, tolonglah darab 2. Kalau letak 3, darablah dengan 3. Hati-hati. Memang soalan ni macam matematik budak sekolah rendah. Matematik sekolah rendah je ni, tambah tolak saja. Tapi bila awak buat careless mistake, awak dengan budak sekolah rendah tu, tak tahu nak kata lah kan. Tu nanti kan saya cakap doa pula. So tunjukkan standard anda lebih baik daripada pelajar sekolah rendah. Budak-budak aja buat careless mistake, awak dah besar dah buat careless mistake hari-hari buat apa? Next, 39. Which of the following nuclear reaction is an example of fusion? Fusion ni apa? Kita ada nukleat kecil atau ringan yang digabungkan menjadi lebih berat. Okay, kita kena cari ringan jadi lebih berat. Jawapannya adalah C. Nampak? 2 kan ringan, 3 kan ringan, gabung sekali dapat 4, kan lebih berat tu. So this is nuclear fusion. Tengok A. A ni apa? This is nuclear fission. Macam mana saya tahu? Sebab ada plus neutron dekat situ. Bermaksud Pu239 telah pun di split. 239 kan besar kan? Telah di split kepada nuklear-nuklear yang lebih kecil. 144, 193 dan terhasilnya 3 secondary neutrons. Ni nuclear fission. Fission ni terbalik dengan fusion. Fusion kita split. Yang ni kita combine. Ada keyword dia tu keyword dia, combine. Yang ni split. B apa pula? B kalau kita tengok sepintas lalu, kita tak nampak pun neutron dan kita tak nampak pun PO, polonium ni bergabung dengan mana-mana. Tapi di hujung sana kita nampak pembebasan suatu gamma ray ataupun gamma particle. Bermaksud yang ni adalah decay, perebutan, decay. Sama juga dengan D. Kita tak nampak tambah apa-apa, tambah neutron pun tak, tambah benda lain pun tak. Tiba-tiba ada elektron dan juga ada gamma. Ini juga decay. Okay, keluarkan gamma dan juga beta particle. Tu beta tu elektron, kosong negatif 1 adalah partikel beta. Okay, next 40. Okay, a black body is ni jawapan dia direct, nak kena baca ni. Okay, jawapannya D. A body that able to absorb all electromagnetic radiation. Ni dalam buku teks pun ada. Saya rasa yang ni secara direct lah jawapannya. Maksud black body atau jasad hitam adalah satu jasad yang boleh menyerap semua sinaran elektromagnet. Apa tu sinaran elektromagnet? Itulah yang senarai tu, daripada radio wave sampai kepada gamma ray. Ingat tak? Tak ingat lah tu. Radio wave, lepas tu ada infrared, ada ultraviolet, ada visible light, ada x-ray, bla bla bla, semua tu. Semuanya mampu diserap oleh suatu body, namanya adalah black body. So that's it untuk Kedah. InsyaAllah kalau sambutan baik, tak payah sambutan tak baik pun saya buat juga kan, sama je. Sebab semua ni untuk bagi ilmu dekat awak. InsyaAllah alternatif ya. This is alternative. Kalau rasa tak sesuai cara yang saya gunakan dalam video-video saya ni, tolong consult cikgu awak supaya sesuai, ataupun mungkin cikgu awak boleh bagi jalan kira yang lebih
I would say lebih sesuai dengan kelas awak atau sesuai dengan diri awak lah. Okay, itu sahaja. Saya doakan semuanya mantapkan momentum, teruskan belajar walaupun masa singkat, insyaAllah ada rezeki untuk awak. Saya doakan awak terus berjaya. Jumpa lagi dalam video seterusnya, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.